Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, pada halaman muka surat yang ke-23. Halaman muka surat yang ke-23, Kitab Taqribul Ikhwan. Perenggan yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bahasan sifat kalam. Situ deh. Betul deh. Ini satu huraian berkaitan dengan bahasan sifat kalam, yakni sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah dan sebahagian daripada sifat ma'ani itu ialah sifat kalam. Di dalam banyak-banyak sifat ma'ani, antara sifat ma'ani setengah daripadanya yang wajib kita kena tahu, yang wajib kita kena i'tiqad, yang wajib kita kena belajar, iaitulah sifat nama, sifat kalam. Ini sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tu sifat kalam? Sifat kalam ni apakah makna bila sebut sifat kalam? Yang mana sifat kalam ni iaitu sifat kalam, yakni sifat kalam Allah. Sifat kalam ni ialah nama bagi satu perkara, nama bagi satu sifat, nama bagi satu perkara, satu sifat. Sifat kalam ni nama bagi satu sifat yang ada ia sifat ni sifat kalam ni ada pada zatnya, zat Allah Ta'ala.
Tu sifat kalam. Inilah sifat hak kita nak bicaranya, iaitu sifat yang ada dia pada Allah Ta'ala, di Allah Ta'ala. Yang mana sifat ni sifat yang bangsa ada. Lagi pula ada di Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Ini sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat kalam pada sedia kala lagi. Allah bersifat dengan sifat kalam. Lalu tu sifat kalam ni, ini adalah di antara pembahasan di dalam pengajian sifat 20 yang antara hak rumit sedikit di sifat kalam ni. Sebab tu di antara nama pengajian silibus sifat 20, nama dia sifat apa ni? Sifat kalam. Nama dia ilmu kalam. Sebab apa dinama ilmu kalam? Nama ilmu ni ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat 20. Antara nama lain dia, nama dia ilmu kalam. Sebab apa panggil ilmu kalam? Sebab di antara bahasan hak payah sikit di sifat kalam ni lah. Di sifat kalam, yang mana para hadirin muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab sebut kalam sifat Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat kalam. Jadi dalam bahasa Melayu kita ni, nak terjemah bagaimana kita nak faham seperti fahamnya orang Arab. Orang Arab tak apalah, dia faham bila sebut sifat kalam Allah, satu sifat yang ada di Allah Ta'ala, nama sifat kalam. Sebab bahasa dia. Kita hak jenis orang Melayu ni, nak faham sebagaimana fahamnya hak dalam kitab Arab tu, hak dalam bahasa Arab. Di sinilah berlakunya dalam terjemahan tadi, yang mana bila sebut kalam, dia ada 4 makna. Ada 4 makna. Ni kena faham 4 ni. 4 makna ni kena faham. Kalau tidak, kita akan tertukar. Mana satu sifat Allah Ta'ala ni? Sifat Allah Ta'ala, kalam dia tidak berhuruf, tidak suara. Dalam 4 tu hak mana satu sifat Allah? Sebab tu kena faham 4 perkara ni. Sebut kalam, yang pertama bila sebut kalam dengan makna kalam ismi, itu satu. Sebut kalam dengan makna kalam ismi. Apa kalam ismi? Satu sifat yang ada di Allah Ta'ala pada sedia kala lagi ada di Allah. Sifat tu, itu panggil kalam ismi. Nak terjemah bagaimana kalam ismi ni? Nak terjemah dalam bahasa Melayu, perkata. Itu terjemah dengan perkata. Bila sebut perkata, satu sifat yang ada di Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Itu satu. 2, sebut kalam, ada kalanya dengan makna kalam nafsani. Kalam nafsani. Sebab tu dia payah, sebab ada banyak makna. Yang kedua ni, nama dia bila sebut kalam merujuk kepada kalam nafsani. Apa tu kalam nafsani? Kalam nafsani ni makna dia, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, cadangan
bercakap. Cadang nak berkata. Cadang nak berkata. Itu nama dia kalam nafsani. Cadang nak berkata. Tak kata lagi. Cadang nak kata. Contoh. Nak datang ke surau pada malam ni. Nak mengajar ni. Nak syarah ni tentang pada malam ni kelimat semalam dah cadang dah. Kalau nisbah kita makhluk lah, nisbah kita manusia, hak nak kata malam ni bukan ni baru nak kata ni, semalam duk cadang dah. Nak cakap begini hak malam ni tak kata lagi. Hak kata betulnya sekarang ni baru duk bercakap ni. Tapi apa hak dituturkan ni semalam tu saya duk cadang dah. Duk cadang, duk susun kata-kata dah. Kalau nisbah kita lah, makhluk ni, manusia ni. Apa hak nak diperkatakan pada malam ni dah cadang siap dah semalam. Nak kata bagaimana ni hak malam ni. Itu dia panggil kalam nafsani. Cadang berkata. Dua. Yang ketiga nama dia bila sebut kalam merujuk kepada kalam masdari. Apa kalam masdari? Bercakap. Bercakap. Ini hak tuan-tuan, ibu, ayah semua dengar. Apa dia? Saya sedang bercakap ni. Itu dia panggil kalam masdari. Bercakap lah. Hak tuan-tuan duk dengar ni hasil daripada saya duk bercakap lah. Itu dia panggil kalam masdari. Yang keempat, sebut kalam ada kalanya merujuk kepada hak yang keempat ni. Kalam lafzi. Kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Iaitu kena kepada perkataan-perkataan. Hak tuan-tuan duk dengar sekarang, perkataan. Itu perkataan hak tuan-tuan duk dengar ni. Perkataan tu saya hak bercakap. Ada di sayanya sifat perkata. Tengok. 4. Kalau nak buat tertib tadi, 3 dulu hak baru kita nampak. Hak tuan-tuan duk dengar tu perkataan. Perkataan tu nama dia apa? Kalam lafzi. Ya boleh dengar tu sebabnya saya duk bercakap. Saya duk bercakap tu nama dia kalam masdari. Dan tuan-tuan faham, ayah semua faham, maknanya saya ada apa? Ada sifat perkata. Nama dia kalam ismi. Tu. Baik. Jadi hak manakah nak bicara dalam bahasa sifat kalam ni? Nak bicara hak kalam ismi ke, kalam nafsani ke, kalam masdari ke, kalam lafzi, hak sifat Allah. Hak sifat Allah tu hak mana? Hak yang pertama tadi. Kalam ismi. Satu sifat yang ada di Allah. Baik. Hak tu qadim tu. Hak tu hak tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak kemudian, tidak ada baris, tidak ada harakat-harakat, tidak kuat, tidak perlahan tu. Hak kalam dengan makna sifat Allah Ta'ala, iaitu perkata tu. Hak tu tidak berhuruf, tidak bersuaranya. Baik. Oleh kerana itu kena terjemah dengan perkata sifat kalam. Kalau kita terjemah dengan berkata-kata, susahlah kita nak faham. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Berkata-kata, tidak berhuruf, tidak bersuara. Sedangkan kita duk dengar tu berhuruf, bersuara. Ni. Sebab tu disifat kalam ni agak rumit untuk dipahami. Tapi boleh faham. Kalau tak kena faham, tergelincir kita. Gelincir akidah kita, bahayalah.
Jadi sifat Allah Ta'ala hak nak bicaranya mana? Yang pertama tu, kalam ismi, hak tu sifat Allah tu. Sifat Allah tu hak dengan makna kalam ismi tu, iaitu kita terjemah perkata. Apa itu perkata? Satu sifat yang ada di Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Sifat ni ada di Allah. Allah bersifat dengan sifat kalam. Kalam hak perkata ni. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian Al-Quran, panggil apa Al-Quran? Kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Berhuruf, bersuara ke tidak? Berhuruf. Kalau baca bunyi suaranya. Terdahulu, terkemudian. Ada baris. Tu Al-Quran. Al-Quran tu apa? Kalam Allah. Adakah tu sifat Allah? Bukan. Tapi itulah yang menunjukkan, Al-Quran tu menunjukkan ada sifat kalam di Allah. Hak kita terjemah perkata. Al-Quran tu menunjuk sebagai dalil bahawa Allah dia bersifat dengan sifat kalam. Mana kalau Allah bersifat dengan kalam, dia bercakap, keluarlah hak kita tengok Al-Quran tu. Al-Quran tu dia panggil kalam lafzi. Kalam lafzi, iaitu perkataan-perkataan tu, itu nama dia kalam lafzi. Maka kalam lafzi ni baru, bukan qadim. Sifat Allah tu qadim. Sifat Allah mana? Sifat Allah hak perkata tu. Adapun Al-Quran perkataan, kalam lafzi, itu baru je. Tu beza. Lalu tu, di sinilah terdapat fitnah di ulama-ulama dulu. Mu'tazilah mereka paksa ulama-ulama mengatakan Al-Quran itu makhluk baru. Kerana apa ulama tak mahu kata? Sehingga ada dihukum penjara, dipukul. Imam Bukhari berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku terfitnah dengan perkataan ni, mematilah aku. Tu Imam Bukhari berdoa. Sebab waktu tu dikuasai oleh Mu'tazilah. Dia cari ulama-ulama hak besar-besar, hak hebat-hebat. Dia tangkap kata Al-Quran tu makhluk. Tapi ulama tak mahu kata makhluk. Sedangkan Al-Quran tu apa? Perkataan, kalam lafzi tadi. Kalau kata makhluk pun betul, tapi ulama tak mahu kata. Sebab timbul fitnah yang besar seandainya kata Al-Quran tu makhluk. Kerana apa timbul fitnah yang besar kalau kata Al-Quran tu makhluk? Orang hak tak belajar, Al-Quran ialah kalam Allah, kalam Allah itu ialah Quran, Al-Quran makhluk, kalam Allah makhluk. Membawa kepada sifat Allah. Takut dia faham hak sifat Allah tu ialah makhluk, jadi kafir. Itu fitnah. Walha kalau faham betul, Al-Quran tu yang menunjuk bahawa ada di Allah sifat kalam, kalam perkata. Itu hak sifat Allah, hak sedia kala ada di Allah. Adapun adapun Al-Quran tu dalil yang menunjuk bahawa Allah dia bersifat dengan sifat kalam. Dia tidak bisu. Tapi ulama tak kata. Dia jaga, tak mahu kata. Takut orang awam dia kata Al-Quran makhluk. Makhluk ialah kalam Allah. Kalam Allah juga adalah makhluk. Jadi kafir selalu. Tu ulama jaga. Tapi kalau kita dalam majlis ilmu, kita faham tak apalah. Makhluk lah.
Al-Quran hak duk kita duk tengok tu. Sebab apa? Itu perkataan. Tu perkataan. Hak qadim, hak sedia kala ni. No, sifat Allah Ta'ala hak ada di Allah no. Tu hak qadimnya. Tapi kalau kita pergi bawa di kedai kopi, cakap begitu, Al-Quran makhluk, haram hukumnya. Tak boleh. Ini hanya dalam sistem pembelajaran saja. Dalam kita duk mengaji je untuk kita faham. Nak pergi luar, duk kedai kopi, duk sembang dengan orang biasa hak tak belajar, Al-Quran tu makhluk, Al-Quran tu baru, haram hukumnya. Sebab boleh membawa kepada fahamnya sifat kalam Allah itu adalah makhluk. Kerana dua lafaz ini lafaz yang muradif, lafaz yang sama. Bila sebut Quran, kalam Allah. Bila sebut kalam Allah adalah Al-Quran. Begitu. Itu fitnah, berlaku fitnah begitu. Baik. Sekarang hak kita nak bicara ni sifat Allah. Sifat Allah. Baik. Tapi dia adalah sangkutan antara hak kita sebut makna kalam ada 4 tadi, antara satu sama lain tu ada kaitan dia lah dengan sifat Allah. Cuma hak sifat Allahnya perkata tu. Hak makna yang pertama kalam ismi. Baik, selesai kat situ. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sifat kalam ni ialah nama bagi satu sifat yang ada ia sifat pada zat Allah Ta'ala. Itu sifat kalam. Sifat kalam ni ialah satu sifat yang ada di Allah Ta'ala. Ada tu pada sedia kala lagi. Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah tu ada sedia kala. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan pun sedia kala. Antara sifat kesempurnaan Allah, sifat kalam. Allah bersifat dengan sifat kalam, perkata sedia kala lagi. Bukanlah sifat kalam, bukanlah dimaksudkan dengan sifat kalam yang kita duduk bicara ini. Sifat kalam Allah ni sedia kala, bukan makna ialah nama bagi berkata-kata tu, bukan. Dan bercakap tu bukan. Hak ni bukan sifat. Kalau kita kata kalam, apa makna kalam? Berkata-kata. Apa makna kalam? Berkata-kata. Kalau dengan makna tu, itu bukan sifat. Itu nama dia kalam masdari. Hak nombor 3 tadi. Hak kita suruh ingat tadi tu. Kalau hak ni sebab tak bawa pen, hak bawa pen dia tulis. Hak nombor 3 tu berkata-kata. Bukan hak tu sifat Allah. Sifat Allahnya iaitu perkata tu. Perkata tu. Jadi bukanlah sifat kalam hak kita duk bicara, sedang bicara ni duk bahas sifat Allah, sifat kalam. Hak kita Arab sebut kalam je. Kita hak Melayu ni kena terjemahnya. Nak terjemah bagaimana? Nak terjemah berkata-kata. Kalau terjemah berkata-kata, hak berkata-kata ni sifat Allah. Sifatnya kena berkata-kata, bukan sifat tu berkata-kata tu bukan sifat. Tapi nak juga berkata-kata tu, tapi dia bukan sifat. Berkata-kata tu nak. Dengan maknanya Allah ada sifat perkata. Lalu tu Allah pun berkatalah. Dia berkata dengan siapa? Dengan Nabi Adam. Dia bercakap dengan Nabi Musa. Dia bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj tu. Dia bercakap. Tapi hak bercakap tu bukan sifat. Hak sifatnya sifat kalam, hak terjemah perkata. Begitu. Bukan berkata-kata tu sifat. Baik. Sebagaimana disangkakan oleh orang awam kita, bukan dengan makna tu berkata-kata tu sifat kalam Allah, bukan sifat tu. Itu bukan sifat. Itu dikategorikan sebagai kalam masdari. Lalu tu takut kita tu jadi tukar begitu. Kata pengarang, kalau begitu
terjemahan yang tidak membawa kepada semabul. Semabul tu maknanya keliru. Terjemahan hak tak membawa kepada kekeliruan. Dengan yang demikian itu, demikian kata makna apakah kalam-kalam ni, hak sifat Allah ni, supaya tak jadi keliru, bahawa dikatakan, diterjemahkan dengan pekata, baru tak jadi keliru. Ini kitab-kitab dulu, kalam, berkata-kata tu kitab dulu. Lalu tu dipermodenkan sedikit bahasa supaya tepat dengan maksud kita bahasa Melayu. Bukan dengan makna berkata-kata, terjemahan yang tepat. Dengan pekata, baru tepat. Adakah salah pemahaman ulama'-ulama' dulu? Seperti kitab Faridatul Fara'id ni. Ini kita khatam dah di surah Al-Ikhwan, jangan setia. Adakah salah? Hak ni dia terjemah dengan berkata-kata, tak salah. Sebab apabila kita tengok pada makna huraian, apa makna sifat kalam hak diterjemahkan dalam kitab ni berkata-kata, dengan makna ni sama je. Cuma waktu tu bahasa tu dia terjemah bahasa tu, kita kata mudah-mudah kan, tak terfikir lagi dengan terjemahan pekata tu hak lebih layak. Begitu. Waktu tu lama dah sebabnya. Hak ni baru je diterjemahkan dengan pekata ni. Kalau kitab-kitab lama-lama hak dulu-dulu dalam bahasa Melayu kita, Jawi kita ni, berkata-kata lah terjemahan dia. Tetapi hak tu hak dulu. Makna sama je. Tapi pada terjemahan berkata-kata tu, itu boleh membawa beri keliru. Bila sebut berkata-kata, kita faham ni hak dia bercakap sekarang. Hak dia sekarang bercakap ni dia bukan sifat. Bercakap ni bukan sifat, tapi menunjuk adanya sifat perkata. Ini saya duk bercakap ni, apa tuan-tuan faham? Faham saya bisu kah saya duk bercakap ni? Tak, faham saya ada sifat kalam. Tu sifat kalam tu terjemah bagaimana? Terjemah berkata-kata juga. Berkata-kata dengan berkata-kata, tak faham. Berkata-kata hal keadaan bersifat dengan sifat perkata. Itu struktur ayat bahasa Melayu. Maka diubah. Siapa hak ubah? Tuan Guru Pak Dae. Tuan bagi kita Bakuratul Amani. Mulai daripada dia, anak-anak murid dia semua, bila buat kitab, terjemah mulai daripada situ dengan perkata, supaya kita tidak keliru hak mana sifat, berkata-kata ke perkata, berkata-kata ke perkata. Maka hak layaknya dalam bahasa Melayu, struktur ayat kita, perkata tu baru kena. Bukan hak ulama dulu tak betul, bukan. Cuma waktu tu tak terfikir lagi, dengan mudah-mudah kita kata, tak terfikir lagi satu terjemahan hak dalam bahasa Melayu, hak tepatnya bagaimana. Begitu. Sebab lama dah. Tu dia. Habis kat situ. Lalu kata dia, kalau begitu terjemahan hak tidak membawa kepada kekeliruan, ialah kita kata dengan perkata. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam. Maka pasal Tuhan bersifat dengan dia dengan perkata, maka hal keadaan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata ni, itulah berkata-kata ia Allah dengan siapa-siapa yang ia Allah kehendak. Manakala Allah tu bersifat dengan sifat perkata, hak kalam ismi yang pertama tadi, maka dengan sebab itulah Allah bercakap. Bercakap tu nak juga. Bukan kata Allah tak bercakap. Bukan, Allah tu dia bercakap lah. Tapi tu bukan sifat. Hal keadaan Allah, dia bersifat dengan sifat perkata, maka dia pun berkata. Dia berkata dengan siapa? Dengan siapa-siapa hak dia kehendak. Siapa hak dia kehendaknya? Para Nabi itulah.
Dia bercakap dengan Nabi Adam, Allah bercakap dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu maklum. Begitu. Baik. Dan pasal tu sebab. Dan sebab ada padanya pada zat Allah Ta'ala itu sifat perkata ni jugalah kita panggil dia tak bisu. Allah tu tak bisu. Kerana Allah bersifat dengan sifat perkata, maka Allah tak bisu. Kalau kita makhluk, orang tu bisu. Sebab apa dia bisu? Tidak ada sifat di dia. Allah tak berikan kepada dia, anugerahkan kepada dia sifat kalam. Sebab tu dia bisu. Mulut ada tak? Ada mulut. Sebab apa tak bercakap? Dah ada mulut. Bukan bercakap dengan mulut. Cakap hal keadaan ada sifat perkata. Kalau di kita makhluk pun ada jugalah sifat tu. Tapi hak makhluk. Sekarang kita nak belajar ni hak Allah, hak qadim. Di kita pun ada juga sifat makhluk. Tapi hak makhluk lah. Hak pesing Allah jadikan di kita. Hak tu kita boleh bercakap ni. Orang bisu, dia tidak ada sifat perkata. Sebab tu dia tak boleh bercakap, tak boleh mengeluarkan suara, tak boleh nak berkecek. Sebab tidak ada sifat di dia. Kita ni, alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita di antara sifatnya, sifat kalam. Tapi hak makhluk lah kita ni. Dan sifat kalam itu, sifat perkata ni. Ni hak sifat kalam ni, sifat Allah ni. Hak ni, hak kita terjemah perkata tadi. Bukan ia perkata ni, sifat kalam Allah ni daripada bangsa huruf suara. Bukan jenis huruf suara. Sifat Allah Ta'ala ni, sifat kalam Allah ni bukan huruf suara. Bukan jenis huruf suara. Itu Al-Quran. Huruf suara tu, Al-Quran tu perkataan. Kalam dengan makna kalam lafzi. Sebab tu kena faham tadi. Kalau tidak, kalau belajar, kalau tengok kita Arab kan, kalam bukan huruf suara. Laisa biharfin, bukan huruf suara. Kalam bukan huruf suara. Al-Quran huruf suara. Tengok kalau kita tak pandai nak terjemah, kita akan keliru lah. Kalam tidak huruf suara. Al-Quran kalam Allah berhuruf suara. Itu makna lain. Al-Quran tu kalam juga. Kalam lafzi. Sekarang bukan huruf suara ni, kalam ismi, ada di Allah. Sifat Allah tu bukan huruf suara. Zahir ia sifat kalam Allah bukan huruf suara ni. Zahir maknanya jelas dan nyatalah sifat kalam Allah bukan huruf suara ni. Dengan selekeh-lekeh perhati pun orang tahu dah ni kalau faham betul ni. Dengan kita tengok mudah-mudah, maknanya bila sebut sifat Allah, sifat kalam, tak berhuruf, tak bersuara lah. Begitu. Dan pasal ada padanya pada zat Allah Ta'ala sifat itu, sifat perkata ni. Manakala Allah bersifat dengan sifat ni pula, maka sedia kala dan senantiasalah. Maka sedia kala dan senantiasalah. Sentiasa tu nak terjemah bagaimana dalam bahasa Kuala Lumpur ni. Kalau Kelantan, saya boleh terjemah. Senantiasa ni sokmo. Kalau ke sini sentiasa lah. Kena kekalkan dengan lafaz tu. Kalau di Kelantan boleh terjemah dengan sokmo. Maka sedia kala dan sokmo lah Allah mensediakan. Senantiasalah Allah mensediakan perkataan. Atau sedia kala dan sentiasalah nak berkata-kata dengan siapa yang ia Allah kehendak. Hak ni hak mana pula ni? Ni payah ni sifat kalam. Hak ayat ni hak mana ni maksud dia? Kalam hak nombor 2 tadi. Apa dia kalam nombor 2 tadi? Kalam nafsani. Kena kepada hak tu pula ni. Ni pening ni. Sebab tu kalau tak tulis memang jadi tak faham.
Sebab tu kena perhati betul-betul. Sedangkan hak ni wajib i'tiqad ni. Hak wajib i'tiqad Allah bersifat dengan kalam. Kalau kita tak faham, gitu. Manakala Allah bersifat dengan sifat kalam, ada di Allah sifat perkata, maka pada sedia kala lagi Allah Ta'ala tu dia cadang dah apa hak dia nak kata pada sedia kala lagi. Allah cadang dah apa hak dia nak kata sedia kala lagi. Itu nombor 2. Hak kita suruh tulis tadi nombor 2, kalam nafsani. Allah cadang perkataan. Sedia kala lagi Allah cadang perkataan. Allah cadang perkataan apa hak Allah Ta'ala nak kata ni sedia kala lagi. Kerana apa? Kerana Allah bersifat dengan sifat perkata. Hak sifatnya perkata tu. Manakala Allah bersifat dengan sifat perkata, Allah sedia kala lagi dia cadang dah apa hak dia nak kata. Makhluk tak ada lagi. Langit tak ada lagi. Allah je ada. Nabi Muhammad belum dicipta lagi. Nabi Adam belum dicipta lagi. Malaikat belum dicipta lagi. Allah sedia kala lagi ada. Dan Allah bersifat dengan sifat perkata ni sedia kala lagi. Allah bersifat dengan sifat perkata sedia kala lagi. Apa hak Allah Ta'ala nak kata? Apa hak Allah Ta'ala nak cakap? Kepada siapa? Nak cakap pada Nabi Muhammad, nak cakap kepada Nabi Musa. Nabi Musa ada dah? Belum lagi. Nabi Adam ada dah? Belum lagi. Nabi Muhammad ada dah? Belum ada lagi. Kita akan bercakap, Allah nak cakap dengan kita ahli syurga kelak. Ada dah kita ketika tu? Belum lagi, tak masuk syurga lagi. Kita pun belum ada lagi. Tapi Allah telah cadang dah apa hak dia nak kata. Itu dia panggil kalam nafsani. Sedia kala juga tu. Tapi bukan sifat. Bukan sifat tu. Kalam nafsani apa hak Allah Ta'ala nak kata tu bukan sifat. Tapi kita faham manakala Allah bersifat dengan sifat perkata, dia tak bisu, dia nak kata tu dia cadang dah. Sedia kala lagi apa hak dia nak kata kelak kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa, kepada ahli-ahli syurga yang masuk dalam syurga kelak. Allah cadang dah. Sebagaimana hak banding tadilah. Ni nak mudah dekat kefahaman sahaja. Bukan begitu, tapi nak menghampiri faham. Seperti kita kata tadi. Kita ada anak baby baru, anak kita ni kecil baru lahir anak kita. Kita cadang dah. Ni hak kita ni. Kita cadang dah. Aku nanti dia besar ni, aku nak suruh dia umur 10 tahun masuk tahfiz. Ngapa Quran. Umur 7 tahun tu kena pandai dah. Aku nak letak dia di tempat-tempat belajar Quran biar pandai dah Iqra. Darjah 2 tu boleh baca Quran dah. Aku nak begitu anak aku ni. Nanti kelak dia besar aku nak kata nak begitu. Aku nak suruh dia pergi belajar. Umur 10 tahun masuk tahfiz. Masuk tahfiz hafal Quran. Umur 12 tahun mau duduk pondok mengaji kitab. Aku nak suruh menjadi alim. Tu. Kita cakap dah ke waktu budak tu masih kecil, bayi baru lahir je. Adakah kita cakap dah? Awal nanti umur 7 tahun kena pergi belajar Iqra. Adakah kita cakap dah? Tak lagi. Cadang perkataan. Tu cadang. Adapun di Allah ni sedia kala lagi. Cuma nak mendekatkan faham begitu. Allah pada sedia kala lagi. Makhluk-makhluk belum ada lagi. Nabi Muhammad belum dicipta lagi. Nabi Adam belum dicipta lagi. Malaikat belum dicipta lagi. Allah bersifat dengan sifat perkata. Allah ada sedia kala. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan sedia kala. Di antara sifat kesempurnaan Allah sifat kalam. Maka Allah bersifat dengan kalam sedia kala lagi. Dan Allah Ta'ala manakala dia bersifat dengan sifat kalam sedia kala lagi, dia cadang apa hak dia nak kata tu pada sedia kala lagi. Dia nak bercakap dengan hamba dia hak dalam syurga kelak, dia cadang siap dah. Tu dia panggil kalam nafsani. Tu faham molek tu. Faham molek. Habis dah tu, habis tenaga dah tu, duk fikir nak suruh faham ni.
Azan dulu lah.
Innaka la tuflihul mi'ad. Hadirin muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila duk tengok tadi tempat berhenti dia di muka surat 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, di baris yang ke-10 baru boleh berhenti. Itu stesen dia. Kalau baca lagi lah. Oleh kerana tu kita terpaksa ambil stesen di di stesen situlah, supaya dia tidak celaru dengan apa yang akan datang huraian tadi. Sebab kalau baca lagi dia mesti habiskan di muka surat belakang sana. Kalau tidak jadi tersekat. Dia akan jadi tersekat. Apapun kesimpulan untuk malam ni, kita hanya sempat belajar dua daripada makna kalam. Dua daripada makna kalam. Dia ada 4 semua tadi. Sekarang baru dua daripada makna kalam. Apa dia hak kita belajar hari ni? Wajib kita i'tiqad Allah dia bersifat dengan sifat kalam. Yang mana ada di Allah sifat kalam. Nak terjemah bagaimana sifat kalam tu? Hak ada di Allah. Perkata. Sedia kala lagi Allah bersifat dengan perkata. Manakala Allah dia ni bersifat dengan sifat perkata, sedia kala lagi dia cadang siap dah. Apa hak Allah Ta'ala nak cakap ni? Cakap dengan makhluk dia lah. Cakap dengan Nabi Adam. Dia nak bercakap dengan siapa? Dengan Nabi Musa hak di Bukit Tursina tu. Hak berlaku maknanya Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Dia bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu Allah cadang apa Allah Ta'ala nak kata tu sedia kala lagi. Kerana Allah bersifat dengan sifat perkata sedia kala lagi. Allah cadang perkataan hak nak bercakap tu sedia kala lagi. Itu nama dia kalam nafsani. Jadi kita duk tahap kalam nafsani. Kita berhenti situ dulu. Ada lagi nanti tu. Dia ada 4 makna kesemuanya. Berkata-kata dan perkataan. Yang tu kita akan kupas pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu alam. Hari ni sebiji kitab. InsyaAllah kita gile-gile dengan kitab Bunyatul Musalli. Wallahu alam. Wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.